Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita tunggu dulu sahabat-sahabat kita mula masuk. InsyaAllah mohon untuk siapa yang dah bersama, dengar tak suara saya? Okay, InsyaAllah hari ini pada juzuk ke-9. Waalaikumsalam Kak Zaim, dengar ke suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Katie. Okey, Alhamdulillah. Syukur. Okey, kalau macam tu kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama Ramadan ke-9. Pada hari ini kita akan masuk menyingkap apa tadabbur yang ada dalam juzuk ke-9. Okey, terima kasih kepada Kak Siti Rahmah dan sahabat-sahabat pecinta ilmu dan share. Thank you. Kak Zainun, Assalamualaikum Ustazah dan sahabat Al-Quran. Selamat pagi semua. Pagi. Okey, insyaAllah. So kita akan tengok ayat pertama dalam surah Al-A'raf. So juzuk 9 ada 2 surah. Iaitu yang pertama, bahagian yang pertama ialah surah Al-A'raf dan bahagian yang kedua surah Al-Anfal. Okey, surah Al-A'raf dan surah Al-Anfal. Baik, surah Al-A'raf yang mana bermaksud yang berada di atas, di atas paling tinggi, kemuncak pada setiap sesuatu tu dia yang paling tinggi, Al-A'raf. Surah Al-Anfal pula berkaitan dengan harta rampasan perang. So bila masuk surah Al-Anfal kena bersedia dengan sirah tentang peperangan, kerana di sana banyak sangat menceritakan tentang perang, terutamanya perang Badar. Okey, insya-Allah kita akan tengok ayat pertama dalam surah Al-A'raf ayat 88 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Okey, ni pada ayat 88 yang bermaksud pembesar-pembesar. Ingat kita bila kita jumpa perkataan al-mala'u. Al-mala' maksudnya ialah menteri-menteri, gubernur-gubernur, itu maksudnya al-mala'. Yang mana mereka ini berkeadaan sombong bersama daripada kaumnya, iaitu daripada kaum Nabi Shu'aib. So kalau tengok muka surat pertama daripada surah Al-A'raf ini ataupun juzuk ke-9 ini, dia kisah dia tentang Nabi Shu'aib alaihi salam. Bagaimana kaum dia punyalah tak suka dengan dakwah Nabi Shu'aib sehingga dia nak halau Nabi Shu'aib dan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu ma'aka. Dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Shu'aib, semua mereka nak keluarkan, nak halau, nak apa lagi, nak boycott, nak kick from the qarya, daripada kampung tersebut. Min qaryatina. Ataupun dia bagi satu pilihan lagi kepada Nabi Shu'aib dan juga kaum dia, ataupun kamu nak kembali kepada agama kita. Apa agama? Dalam kaum Ashabul Aikah. Ingat balik, baca dekat buku petunjuk Nabi, apakah nama kaum Nabi Shu'aib? Dia ada 2 kaum nama dia. Nama dia berbeza tapi orang yang sama yang disebutkan sebagai
Ashabul Aikah, iaitu yang menyembah pokok besar. Qil mengatakan Aikah itu ialah pokok besar yang mereka sembah. Begitu juga dengan mereka menyembah sesuatu lah. Kita kata apa yang ada dekat depan tu makhluk, batu, berhala dan sebagainya mereka sembah. Okay? Jadi ini perangai kaum Syuaib yang mana dia kata kepada Nabi Syuaib, jomlah datang balik, pergi balik kepada agama kita, ataupun kami akan mengusir kamu meskipun kami tidak, dan apakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya. Okey, ini ayat pertama dalam juzuk ke-9. Jom kita tengok lagi ayat yang terakhir dalam juzuk ke-9, iaitu kita dah masuk surah Al-Anfal. Terima kasih banyak-banyak pada Kak Haryana. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama. Kita tak stop lagi ni daripada 1 Ramadan sehingga 9 Ramadan setiap pagi. Terima kasih yang telah bersama Umi, KFH. Okay, siapa lagi? Kak Zaini. Okay, thank you very much. So, kita nak tengok ayat terakhir hari ni. Ayat terakhir di dalam juzuk ke-9 yang berbunyi, Surah Al-Anfal ayat 40. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahawasanya Allah ialah pelindungmu dan dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maula. Bila sebut maula ini maksudnya apa? Yang memberikan perlindungan. Sebab tu hari ini ramai orang yang cuba tak yakin, dan akhirnya mencari perlindungan-perlindungan yang sementara, kan, mencari perlindungan-perlindungan yang tidak yang rapuh. Kerana apa? Tidak kita sedari bahawa perlindungan yang sebaik-baiknya adalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So jadi ni'mal maula, Allah kata ni'mal maula, sebaik-baik perlindungan, dan ni'man nasir, iaitu yang memberi pertolongan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah sahabat-sahabat dalam juzuk ke-9 nak bagi tahu kita bermula dengan cabaran dalam dakwah. Cabaran dalam dakwah ni bukan sikit. Cabaran dalam dakwah ni besar dan banyak. Bila kita bertemu dengan cabaran, kita bertemu dengan kesusahan dalam kita nak menghadapi pancaroba musuh yang memang keras hati mereka ni. Hati kau keras, Roy. Pagi-pagi kita cerita pasal Roy. Hati kau sangat keras. Sehingga kaum kau, bukan orang lain ni. Nabi Syuaib tu kaum dia, tapi dia nak buang, nak keluarkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ialah daripada kaum Quraisy. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka keluarkan Nabi daripada kota Mekah. Keluarkan, kick out. Keluarkan dia. Kenapa? Inilah cabaran. Tapi Allah nak bagi tahu kepada manusia yang sedang berjuang, yakinlah sebaik-baik perlindungan itu adalah Allah. Allah yang akan menjaga kalian. Allah akan melindungi kalian. Allah akan menolong kalian apabila kalian bersusah payah untuk menegakkan jihad ini, meninggikan kalam Allah. Baik. Itu satu kita kata permulaan dan akhir daripada juzuk ke-9. So kita nak masuk kepada tadi dah sedikit lah tentang kaum Nabi Syuaib dan cabaran dakwah kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Saya nak fokus hari ini insya-Allah ta'ammulat ataupun kita nak singkap isu. Jadi kita nak singkap apa yang kita nak bawa angkat hari ini, tadabbur dalam juzuk ke-9. Yang pertama tentang apa? Tentang Nabi Musa dan Firaun. Terima kasih sahabat-sahabat. Jom kita tengok Kak Syafina. Kak Syafina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke berapa? Tentang kisah Nabi Musa. Tentang Nabi Musa alaihissalam dan Firaun pada ayat 103. Okey, kita bermula pada ayat 103.
Apa bunyi ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Dan yang bermaksud, kemudian kami mengutuskan Nabi Musa alaihissalam dan rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan kaum-kaum dia, iaitu pemuka-pemuka kaum dia. Lalu mereka mengingkari ayat itu. Apa maksud fadhalamu biha? Maksudnya dia tak taat lah dengan apa yang Nabi Musa suruh, tapi dia ingkari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang melakukan kerosakan. Kerosakan di sini bukanlah maksudnya mufsidin itu orang yang buang sampah ataupun orang yang menebang pokok, tapi mufsidin itu ialah orang yang melakukan dosa kepada Allah. Tidak taat pada Rasul, tidak taat pada Allah, itulah kerosakan yang dilakukan di muka bumi. So sahabat-sahabat, apa dia punya kisah dia? Kisah tentang Nabi Musa, sebelum tu Allah dah cerita tentang Nabi Shu'aib. Kemudian Allah cerita pasal Nabi Musa, kita nak ambil satu tadabbur. Nabi Musa alaihissalam diberikan dua bayinah. Kan kat sini Allah sebut tadi apa? Biayatina. Allah hantar Nabi ini dengan mukjizat. Apa mukjizat paling besar dalam diri Nabi Musa? Yang pertama apa, boleh tulis kat ruangan komen, iaitu ular. Ulau melingkau atas pagau. Orang Melaka kata lah, ular. Kak B tahulah ni kan, Kak B memang orang Melaka. So ular yang pertama, dan yang kedua, sorry, bukan ular. Nak sebut tongkat. Tongkat. Ya Allah. Ngarut dah pagi-pagi ni. Tongkat, asa Nabi Musa. Okey, bukan ular. Yang pertama, sihir. Yang pertama, pertama tongkat, dan yang kedua sihir. Okay? Kedua ini adalah sesuatu yang Allah beri kepada Nabi Musa yang mana sesuai dengan masalah kaum itu, iaitu siapa? Fir'aun, dan siapa pembesar-pembesar dia tu? Ialah penyihir. Okey? Masa itu zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun, benda yang paling glamour ialah apa? Sihir. Witch. Macam cerita Harry Potter tu, boleh naik atas kayu, lepas tu boleh terbang, ada mentera-menteranya, boleh tukar burung jadi sapu tangan. Itu memang sangat glamour. Berbanding dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba teka, masa tu apa yang paling glamour, yang mendapat tempat viral trending dalam zaman itu ialah syair. Apa? Syair, ataupun kita sebut sebagai gurindam yang sangat dekat dalam jiwa masyarakat. So, bila kita tengok dua perkara ini, sahabat-sahabat, Allah beri kepada Nabi Musa. Allah beri tongkat pada Nabi Musa. Allah beri kekuatan sihir tadi kepada Nabi Musa untuk melawan penyihir-penyihir daripada kalangan Fir'aun. Jadi daripada pengikut Fir'aun. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan suatu tempoh kemuncak kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menukarkan dia punya tongkat dia kepada ular, dan bila penyihir tersebut, mereka ni semua ahli sihir negara. Orang kata bukannya tahap yang cikai-cikai ni tahap ahli penyihir negara. Tapi mereka semua kalah dengan ular yang telah memakan, ular Nabi Musa boleh memakan ular-ular yang telah kecil-kecil, yang telah diadakan oleh penyihir-penyihir tadi. Maka bukan je orang kampung yang percaya, semua penyihir-penyihir tu semua jadi masuk Islam, beriman dengan Nabi Musa. Tu yang Fir'aun sakit hati sangat. Bila dia punya ikon di dalam masyarakat masuk Islam, maka dia punya rakyat jelata pun ramailah yang beriman dengan Nabi Musa. Fir'aun punya sakit hati. Dia kata apa? Fir'aun kata pada ayat 124. Tengok pada ayat 124.
Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan kamu dan kaki kamu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian aku pasti akan menyalib kamu semua. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Ini tanda apa? Dia tak boleh sabar sangat dah Firaun. Dia bagi ancaman. Siapa yang beriman kepada Nabi Musa, aku akan apa nama, buat lahanat pada dia. Aku akan buat benda yang tak elok pada dia, ya. Dia akan berada dalam keadaan yang tak selamat. Ni ancaman daripada Firaun. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Tak, wahai Firaun, tak. Kami semua dah beriman dengan Tuhan kami. Siapa Tuhan kami? Tuhan Nabi Musa. Bukan kau lagi Firaun. Kami tak percaya dengan kau. Kami percaya dengan Tuhan Nabi Musa. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Jadi kita boleh tengok dalam ayat tersebut 120, ayat 126, dan kamu tidak menyalahkan kami kerana kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Kau apa masalah Firaun? Kita orang nak beriman kepada Tuhan kami, lantak kami lah. Wahai Tuhan kami, doa. Ya, orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Musa ini, mereka kata, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana. Ya, afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikanlah kami orang yang sabar menentang dakwah ataupun cabaran daripada Firaun, dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat, tadabburnya pada ayat ini boleh lihat bagaimana pemimpin kufar ini, mereka tetap akan sombong. Mereka tetap akan melakukan sesuatu walaupun telah jelas nyata bukti Allah itu benar, Nabi itu benar. Dia takkan ikut. Jadi apa peranan kita sebagai orang yang rakyat jelata? Kita usahlah taat kepada pemimpin kafir. Tapi kita terus beriman dan kita terus minta daripada Allah kesabaran, kerana mereka takkan berhenti untuk memalingkan kita dari agama. Pelbagai perkara mereka akan cuba lakukan sehingga kita meninggalkan, lepas tangan kita daripada agama kita, pegangan agama kita, syariat kita, Quran kita, salat kita. Itu yang mereka akan lakukan. Walaupun nampak gayanya, kita cabarannya nampak berbeza. Hari ini tak adalah pula ancaman daripada pemimpin yang kata kamu jangan solat, jangan solat, jangan masuk masjid, tak. Tapi dia memberikan satu cabaran supaya orang akhirnya meninggalkan solat dengan fitnah-fitnah yang ada. Orang berpuasa, tetapi dalam masa yang sama berpuasa, dia tidak menutup aurat. Betul tak? Dalam puasa, dia juga melakukan perkara yang haram. Dalam dia melakukan ibadah puasa, dia juga meninggalkan beriman, keimanan kepada Allah. Buat kerana apa? Seronok kalau tak puasa, tak best nanti raya. Semuanya dilakukan tanpa ada dasar kerana Allah, kerana agama. Jadi minta banyak-banyak doa ni. Tolong sahabat-sahabat, jom kita hafal doa ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dan ya Allah, kalau kamu nak matikan kami, matikanlah kami dalam keadaan orang yang beriman. Okey, sahabat-sahabat, dekat situ yang kita nak tengok tentang apa yang telah berlaku di antara Nabi Musa dan juga Firaun. Okey, kita nak tengok lagi satu berkaitan dengan Nabi Musa juga. Kejap ya.
tentang perangai Bani Israel ya. Okey. Ayat 143. Okey, ayat 143 kita baca sedikit. Surah Al-A'raf. Masih lagi surah Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. 143. Dan tatkala Nabi Musa datang untuk bermunajat kepada kami. Ya, bila kita sebut tentang limiqatina, iaitu tempat miqat dia, tempat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhannya telah berfirman secara langsung kepada Nabi Musa. Ya Tuhan, secara langsung kepada Nabi Musa, iaitu wa kallamahu rabbuhu. Dekat sinilah sahabat-sahabat, wa kallamahu rabbuhu, berkatalah Tuhannya kepada Nabi Musa, iaitu mukjizat Nabi Musa ialah boleh bercakap secara langsung directly kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Musa. Kalimullah. Qala rabbi arini. Selepas daripada dia dapat bercakap dengan Allah, Nabi Musa minta, Rabbi, wahai Tuhan, arini anzur ilaik. Tolong berikan peluang kepada aku untuk melihat kepada engkau, wahai Tuhan. Sahabat-sahabat, dekat sini yang kita nak ambil, dia bukanlah merupakan kita nak tengok dari sudut hukum dia bagaimana meminta untuk melihat Allah, ya. Tetapi kita nak tengok dari sudut tadabbur dia. Tak pernah ya satu-satunya nabi yang meminta untuk melihat Allah. Bagaimana dengan kaum-kaum yang lain juga, tidak pernah meminta para nabi dia untuk melihat Allah, tetapi Bani Israel meminta daripada nabi dia untuk melihat Allah. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, bila kita nak tengok tadabbur pada ayat ini, apa yang ada pada ayat ini, iaitu sesuatu yang tidak pernah diminta oleh para nabi yang lain untuk melihat Allah, tapi Nabi Musa satu-satunya telah berbuat demikian. Jadi, kenapa Nabi Musa alaihissalam minta untuk tengok Allah? Kaum dia, iaitu Bani Israel, mereka ada perangai. Perangai dia iaitu apa? Kalau dia tak nampak tu, dia macam tak percaya. Betul tak? Samalah macam kaum Saleh. Sama macam kaum Nabi Yunus. Semua nak tengok dulu. Apa tanda, mana azabnya. Dia orang nak tengok dahulu, lepas tu baru nak beriman. Sebenarnya, perbezaan permintaan Bani Israel untuk melihat Allah dan perbezaan Nabi Musa untuk melihat Allah, kedua-duanya atas dasar yang berbeza. Sebab dia beza. Bani Israel, dia nak tengok Allah sebab dia tak yakin. Betul tak? Atas dasar apa? Atas dasar was-was. Syak was sangka, betul ke Allah ni ada? Kalau ada, mari aku nak tengok. Nampak tak? Dia punya faktor dia ialah syak. Tetapi Nabi Musa alaihissalam bukan kerana baginda minta untuk lihat Allah kerana tak percaya. Tapi di sini kerana apa? Kata Syekh Yasin Rushdi, yang dia nak melihat kenapa diminta untuk tengok Allah, kerana sebelum itu Nabi Musa sudah bercakap dengan Allah. Sewaktu Nabi Musa bermunajat, Nabi Musa boleh bercakap direct dengan Allah. Subhanallah. Cuba bayangkan suara-suara yang indah di dalam dunia ini, seperti suara orang yang membaca Al-Quran, suara burung, desiran ombak, indah sungguh pada telinga kita. Sangat indah. Bagaimana dengan Allah yang menjadikan suara tersebut?
pastinya suara Allah yang Allah bercakap dengan Nabi Musa pastilah terlebih-lebih indah. Bukan kita kata suara Allah tu seperti suara yang ada, tidak. Tapi yang boleh bercakap, kita tak tahu bagaimana medium ataupun wasilah Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah. Sebab Allah itu laisa kamithlihi syai'. Allah itu tak sama dengan apa yang ada pada dunia makhluk yang kita boleh nampak ni. Tapi begitulah nak gambarkan. Bila Nabi Musa dengar suara Allah, boleh bercakap dengan Allah, Nabi Musa jadi asyik. Nabi Musa jadi rindu dan jadi tak sabar. Kerana apa? Kerana cinta. Beza kan? Seseorang yang minta kerana was-was, kerana keraguan, dan seseorang yang minta untuk melihat Allah kerana cinta. Kerana syak sangat, kerana asyik sangat, dan kerana itulah menjadikan bukan Nabi Musa ini melakukan suatu perkara yang di luar daripada ismah. Dia Nabi, takkan dia minta tengok Allah. Tapi kerana apa? Asyiknya, Nabi Musa telah diberikan peluang boleh berkata-kata dengan Allah. Akhirnya dia nak lagi. Jadi sahabat-sahabat, apa pengajarannya pada ayat ini? Tengok pada ayat 144. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ya Allah, tengok pengajaran Allah nak bagi tahu pada kita. Ayat seterusnya Allah kata apa? Wahai Musa, sesungguhnya aku sudah memilihmu lebih daripada manusia yang lain. Kau dapat risalah, kau dapat wahyu, kau boleh bercakap dengan aku. Ya Musa, teguhkanlah apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Sahabat-sahabat boleh sampai apa maksud ayat ini? Bila Nabi Musa dia dapat satu nikmat, dia nak lagi nikmat lain. Dia nak lebih lagi. We want more. Itulah manusia, apabila diberikan satu nikmat, dia tak pernah puas. Dan dia nak lagi nikmat lain. Nak lagi. Akhirnya dia lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang telah banyak sangat Allah bagi. Bukan sikit, Allah bagi risalah kenabian. Allah bagi boleh bercakap dengan Allah. Tapi Nabi Musa minta lagi untuk lebih daripada itu. Begitulah manusia. Suatu pengajaran sebenarnya untuk kita. Tak kala Allah bagi kita nikmat, sahabat-sahabat, jadilah kita orang yang bersyukur. Dengan nikmat yang ada, teguhkanlah pendirian kita. Nikmat yang ada ini biar dia jadikan kita orang yang makin taat. Bukan menjadikan kita orang yang makin tidak bersyukur dan minta lagi setiap hari. Ya Allah bagi ni, ya Allah bagi aku jadi dutawan, ya Allah bagi. Minta, tapi yang ada lupa untuk bersyukur. Lupa untuk mengadakan nikmat yang ada membawa lebih menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, Allahu Akbar, sangat besar ayat ini yang kita nak sama-sama pelajari tadabbur daripada juzuk ke-9. Ada lagi satu sebenarnya, poin saya nak ambil 3 ayat. Lagi satu pada ayat surah Al-A'raf juga, ayat 189, iaitu apa? Ayat itu berkaitan dengan ikrar kita. Kita janji dengan Allah sewaktu kita dekat dalam alam rahim untuk kita taat pada perintah Allah. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Okey, ila akhir ayat ini ia berkaitan dengan 189. Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya menciptakan dunia ni, makhluk ni semuanya sekali. Sekali, dan kemudian Allah bertemukan kita semua dalam alam roh dan semua orang berjanji untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah
itu saja pada hari ini, dah 74 minit. Jadi kita jumpa lagi pada esok hari bersama Ustaz Dr. Muntasir untuk menyingkap tadabbur juzuk ke-10 sempena dengan Ramadan ke-10. Terima kasih banyak-banyak. Jangan ke mana-mana. Pada esok hari jom sama-sama menonton Huda Al-Quran special Ramadan. Setiap hari 6.30 hingga 7 pagi. Jumpa lagi. Terima kasih Kak Ramla. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah Allah yang memberi rezeki ilmu ini kepada kita semua. Surah Al-A'raf ayat 114. Cikgu Katie dah memberikan notanya. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak. Moga kita semua dapat menambah takwa di dalam bulan Ramadan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.